Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Santai bersama dengan saya pada hari ini, yang mana macam mana bicara santai macam mana saya mula-mula untuk menghafal. Okay. Jadi story ni tak pernah saya ceritalah pada orang. Okay, jadi hari ini saya nak cerita bagaimana bermulanya saya menghafal Al-Quran. Mungkin setengah tu nak tahu cerita orang kan, nak tahu macam mana dia hafal Quran. Okay, jadi hari ini saya cerita story saya. Okay. Dan saya akan beritahu tiga tips macam mana kita sebagai bapa ataupun kita nak rancang anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Okey, ceritanya ceritanya bermula secara hari ini perkongsian saya macam mana saya menghafal Al-Quran sewaktu ketika dulu. Mungkin story ni tuan-tuan pun boleh orang kata boleh planning untuk anak-anak untuk nak menghafal Al-Quran. Okey, mana kita nak rancang anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran dan bagaimana saya mula-mula saya menghafal Al-Quran. Okey. Okey, yang pertamanya saya cerita macam mana pada awalnya saya menghafal Al-Quran. Okey, masa tu saya di sekolah sekolah Mahat Darul Anwar iaitu di Kelantan. Okey, masa tu saya sekolah di Kelantan. Okey. Saya sekolah di Kelantan dan saya merupakan anak kedua. Okey, saya mulakan. Okey, selalu sambil-sambil saya bercerita ni mungkin ada ibu bapa yang nak tanya soalan. Mungkin boleh tanya soalan, nanti saya akan jawab pada sesi yang terakhir. Okey, saya anak kedua. Masa tu kakak saya di sekolah biasalah kan, masa zaman dulu tak tahu lagi macam mana nak plan. Okey, jadi masa tu saya tingkatan 2, saya pergilah di Mahat Tahfiz. Saya jauh sekolah di Mahat Darul Anwar, Kelantan. Sekolah Tok Guru Ni Abdul Aziz. Okey. Jadi pada satu ketika malam tu saya bersolat tarawih di masjid. Okey. Bersolat tarawih di masjid. Okey, bila tarawih di masjid ni kita biasalah masa tu budak-budak kan. Budak-budak lagi lah walaupun masa tu dah 14 umur, masa tu 14 dah. Okey. Dikategorikan sebagai budak-budak juga. Okey. Jadi biasalah budak-budak ni nak sembahyang 23 rakaat ni kadang-kadang main rajin, kadang main malas. Okey, jadi satu hari tu saya sembahyang 8 rakaat je. Tapi saya tak balik bilik pun. Saya sembahyang 8 rakaat. Lepas tu saya duduk di belakang sekali tunggu imam baca Quran. Okey, saya duduk belakang sekali. Saya duduk belakang, saya dengar imam. Kebetulan masa tu yang jadi imam Al-Fadhil Ustaz Ni Abdul Aziz. Ustaz Ni Abdul, Ni Abdul Aziz. Okey, masa tu dia yang jadi imam masa tu. Dia kan Al-Hafiz. Okay, jadi kita baca, dia baca tu sedap kan, masa tu sedap. Okay, jadi saya 8 rakaat saya duduk, saya termenung, duduk dengar dia baca. Lepas tu bila habis sambil dia tengah baca Al-Quran tu, tiba terdetik di hati saya kata saya nak tengok Al-Quran, saya tak tahu kat mana muka surat sebab saya bukan hafal Al-Quran masa tu. Okay, jadi saya kata alangkah bagusnya kalau saya menghafal Al-Quran dan saya tahu di muka surat mana dia. Jadi saya tak tahu dia baca kat mana. Kalau dari surah lazim, saya boleh buka Quran, saya boleh tengok, boleh semak bacaan, baca surah apa. Dan dia pula tak sebut surah apa kan. Cuma kita agak-agak aja. Okey, bila sampai ketika tu, saya kata alangkah bagusnya kalau saya menghafal Al-Quran di saat ketika ni. Okey, jadi saya pun fikir sambil ralik lah dia baca tu, sambil dia ralik kan, seronok ni kalau saya boleh hafal Quran. Dia spontan, dia keluar daripada hati, mungkin ilham Allah nak bagi masa tu. Okay, jadi saya pun habis hari tu habis sembahyang tarawih dah tamat. Esok pula saya pergi lagi. Tapi saya tak sembahyang. Saya tak sembahyang sampai 23 rakaat. Saya sembahyang 8 je sebab tak larat nak berdiri. Dia baca banyak. Baca dalam satu muka, dua muka banyak kan. Jadi bagi orang yang tak hafal Quran ni rasa macam nak berdiri tu budak-budak macam nak berdiri tu lama. Lebih baik saya duduk, saya mendengar dia baca Quran. Jadi hari kedua pun sama juga. Kata seronok dia kalau saya boleh hafal Al-Quran. Saya boleh hafal Al-Quran dan saya tahu muka surat mana dia baca. Dan saya boleh mulang sambil saya dengar, saya mengulang Al-Quran. Okay. Begitulah seterusnya. Sebab di sana dia baca satu malam, tak silap saya, satu juzuk. Okay. Jadi begitulah seterusnya sampai habis sebelum saya balik bercuti. Sebab saya duduk asrama masa tu, tingkatan 2. Okay, jadi balik tu saya balik bincang dengan mak saya. Saya kata saya nak hafal Al-Quran lah sebab kalau saya tak hafal Al-Quran rugi sebabnya bila tarawih saya tak tahu baca kat mana. Ingat tarawih lah sebabnya bulan tarawih dia kita dengar Al-Quran baca banyak-banyak. Kata saya nak hafal Quran. Tapi dah masuk tingkatan 2 ni, mak saya macam tu. Saya kata tak apa. Saya kata saya cuba.
Okey, jadi bila buka sekolah, lepas raya apa semua saya buka sekolah, saya pergi jumpa dengan pengetua sekolah. Saya kata, Ustaz, saya rasa saya nak tangguh dulu pengajian saya di tingkatan 2 ni. Saya nak hafal Quran dulu. Saya nak tangguh dulu belajar saya ni. Saya nak pergi nak hafal Quran. Masa tu kebetulan pengetua saya tu Ustaz Nik Abdul juga. Okey, jadi dia cakap dengan saya, dia kata, betul kamu nak hafal Quran. Dia kata bukan hafal Quran ni satu benda yang payah. Jadi saya pun fikir, ayat-ayat dia tu rasa macam takut juga sebenarnya. Tetapi dia kata balik fikir dulu, balik istiqarah, betul kena tangguh pengajian untuk tingkatan 2. Okey, jadi dia pun bagi peluang. So saya balik dulu. Okey, saya pun balik istiqarah, minta petunjuk. Saya pun masa tu dia cakap betul kan nak hafal Quran. Okey, dalam kebetulan masa tu hasrat mak saya nak anak dia hafal Al-Quran. Okey, dia nak anak dia hafal Al-Quran. Dia nak semua hafal Al-Quran. Dia selalu sebut, okay, kalau boleh mama nak Hani semua nak hafal Al-Quran. Okay, jadi sebut setiap malam dia, mak saya ni saya tak boleh nak apa? Nak teruskan hafal kan. Okay. Lepas tu bila saya pun saya balik bincang dan saya istiqarah. Saya cakap dengan mak saya, okey, saya akan sahut cabaran mak saya untuk saya hafal Quran. Okey. Saya jumpa waktu kali kedua, saya jumpa dengan pengetua Ustaz Nik Abdul. Saya cakap, Ustaz, saya nak hafal Quran. Kalau saya tak hafal Quran sekarang, kalaulah saya mati, siapa nak jaga, nak bagi syafaat kepada mak ayah saya kan? Okey, jadi saya pun okey, lepas tu Ustaz Nik Abdul cakap, okey, kalau kata kamu betul nak hafal Quran, kamu buat surat. Okey, saya pun buat surat. Saya tangguh ke pengajian tingkatan 2 masa tu, dan saya terus saya pergi mak tahfiz lain. Saya pergi ke mak tahfiz Al-Quran Nurul Sa'adah Perlis masa tu. Okey. Okey, jadi saya hafal, saya terus habis kata 2 masa tu dalam bulan 2 atau bulan 3. Okey, jadi saya minta kepada Ustaz bukan, dalam masa tu bulan 6 tak sempat nak paksa lagi, saya tangguh. Saya pun pergilah pindah tangguh pengajian di tingkatan 2 di Mahat Darul Anwar. Saya pergi ke Mak Tafiz Nurul Sa'adah Perlis. Okey. Jadi alhamdulillah saya pergi ke Mak Tafiz Perlis tu, alhamdulillah saya boleh konsisten duduk di sana tanpa berpindah randah, dan saya dapat tamatkan hafazan saya di Mak Tafiz Perlis tu. Di sana alhamdulillah kata didik ajar di Mak Tafiz Perlis ni, memang didik ajar dari segi pengurusan diri, dari segi macam mana kita nak masak, dia ajar juga kita masak. Okey. Dan masa tu kalau kata nak suruh kalau saya nak masak untuk 50 orang tu memang boleh masa tu. Okey. Memang dia ajak kita untuk masak untuk 50 orang. Memang kalau masak tu tak kata nak masak sikit-sikit, mesti masak banyak-banyak. Okey, jadi kalau pengetua nak tinggal untuk masak tu memang boleh masak. Memang seronok. Okay, jadi alhamdulillah di sana memang dia ajar macam mana untuk menghafal, macam mana untuk, jadi saya dapat view macam mana dan macam mana cara untuk kita nak mengulang Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Sebab kebanyakan sekarang ni kita menghafal Al-Quran, kita hanya menghafal, tetapi kita tak guna kaedah untuk nak mengulang Al-Quran. Itu kadang-kadang kita silapnya, sebab kebanyakan hafal. Saya dah hafal Ustazah, saya dah hafal 10 juzuk. Okey, mai Ustazah nak tegur. Tapi dia tak boleh nak ingat, dia tak boleh, sebabnya dia hanya proses menghafal Al-Quran secara hafazan baru. Mudah untuk nak mengulang. Okey. Bukan satu benda yang mudah. Sebab kalau tanya orang yang penghafal Al-Quran, kita bagi dua pilihan. Sama ada kita nak bagi pilihan dia menghafal ataupun mengulang. Kebanyakan orang akan pilih untuk menghafal, sebab itu lagi daripada untuk mengulang. Bukan satu benda yang mudah untuk mengulang, tetapi dia akan jadi mudah kalau kata dia ingat. Yang tu memang best. Kami di Smart IQ ni memang Smart IQ ni nak ada gangguan sikit bila dia di taman ni. Okey. Okey. Jadi kami di Smart IQ ni tak mau jadi macam saya. Saya ambil pengalaman saya dulu menghafal Al-Quran. Tingkatan 2. Masa tu tak ada lagi yang buat kelas untuk orang menghafal Al-Quran, tak ada. Okey, jadi saya nak ambil pengalaman saya ni, saya nak bantu para ibu bapa yang anak dia masih kecil. Yang masih kecil, orang kata base sekolah rendah lagi, dah boleh start untuk menghafal Al-Quran tanpa berhenti untuk tangguhkan pengajian macam saya dulu. Tak perlu berhenti, teruskan untuk belajar, teruskan belajar akademik,
dalam masa sama kita boleh menghafal Al-Quran. Bila saya nampak benda ni yang berlaku pada saya nampak saya perlu bantu ibu bapa yang nak anak dah hafal Al-Quran, yang nak anak dia hafal Al-Quran bermula daripada seawal umur 5 tahun. Sebab daripada umur 5 tahun kadang-kadang kita nampak dia main, tetapi walaupun dia main, dalam masa dia main dia boleh menghafal dengan cepat. Berbanding kita yang dewasa ni menghafal, walaupun kita boleh duduk secara berdepan tetapi agak lambat. Yalah, orang kata otak kanak-kanak ni dah macam span kan. Sekali kita ajak tak elok dia lekat, susah nak buang. Macam tu juga bila kita lekat ayat Quran dalam otak anak tu, dia akan ingat. Sambil main dia boleh sebut, sambil kita tanya spontan dia boleh sebut, sambil dia berjawab. Okey, jadi bila saya ambil pengalaman ni, saya nak bantu ibu bapa untuk nak bagi anak dia daripada kecil untuk nak hafal Al-Quran. Jangan tangguh pengajian, teruskan pengajian di sekolah rendah macam biasa. Teruskan pengajian anda ibu bapa di bidang akademik di sekolah SK ataupun sekolah agama macam biasa, tak perlu tangguh. Jadi boleh di hujung minggu untuk nak menghafal Al-Quran. Tak banyak. Tuan-tuan jangan rasa beban lah nanti akademik lagi, nak hafal Al-Quran lagi. Tuan-tuan atau perempuan kena ingat, saya punya satu kisah saya cerita. Satu kisah student saya. Okay? Student saya dia menghafal Al-Quran. Ni pengakuan daripada waris. Dia kata anak saya ni sebelum ni nak belajar susah nak belajar. Bukan nak masuk kadang-kadang ialah orang lain nak dapat orang kata pembelajaran tu lain. Okay, jadi dia cerita, Ustazah, saya masuk kelas hafazan ni sebenarnya pada awal tu saya rasa macam takut beban pada anak. Masa awal dia daftar. Saya kata puan, sebab kalaulah puan ingat macam tu ayat Quran, apatah lagi akademik. Cuba puan masuk ke ayat Quran. Tak banyak, kita cuma bagi ada satu hari satu ayat, 2 hari satu hari satu ayat, tak banyak. Sekurangnya anak tu dapat juga ayat Quran. Okey, jadi bilalah anak tu dapat menghafal Al-Quran, Al-Quran tu adalah satu benda yang mukjizat. Kan, jadi bila dia dapat menghafal Al-Quran sekurang-kurangnya 1 hari 7 hari dah 7 ayat. Okay, jadi bila dia dapat menghafal satu hari 1 ayat, bila dia pergi sekolah, pelajaran yang belajar dalam akademik dia lebih mudah, walaupun dia lebih mudah untuk belajar berbanding sebelum ni yang mak dia risau untuk anak dia menghafal. Sekarang ni mak dia buat pengakuan, mak dia kata, Ustazah, betul saya cakap, anak saya lebih rasa mudah untuk belajar berbanding sebelum ni tak masuk kelas hafaz Al-Quran. Walaupun masa tu saya rasa macam berat nak hantar anak saya hafal Al-Quran, tetapi bila saya pun paksa juga, orang kata paksa dan orang kata percaya pada Ustazah, anak dia memang mudah dalam segi belajar untuk nak belajar akademik. Okay, jangan tu orang kata mukjizat Al-Quran kita tak tahu Allah nak bagi, tetapi itulah mukjizat Al-Quran. Kan, jadi kadang-kadang kita rasa macam beban anak kita pergi sekolah tuition, pergi Ustazah, saya nak kena tangguh pengajian sebab tuition lagi, sebab kita nak kena ada, tak apa, continue je tuition, continue, tak ada masalah. Cuma kita selitkan seminggu sekali untuk nak hafal Quran. Tak banyak. Kita tak mahu anak kita faham. Kadang zaman sekarang ni dengan kerja sekolah, dengan nak kena tambah, kadang-kadang kat sekolah tak faham, nak kena tambah dengan tuition, tak ada masalah. Boleh continue, boleh belajar macam biasa. Cuma kita selitkan dengan orang kata bagi ayat Quran masuk dalam dada. Okay? Sebab daripada kecil lah kita nak tanam anak kita ni untuk minat Al-Quran. Sebab bila dia besar, dia tak minat untuk nak hafal Al-Quran, susah juga. Kalau kita nak dia biasa dengan dunia environment sekarang, dengan gadget, dengan TV. Kata cabaran lah bagi ibu bapa yang kalau kata nak mula daripada sekarang, orang kata cabaran bagi ibu bapa yang anak dia dah terdedah dengan media sosial ataupun dengan gadget, tetapi benda tu boleh pulih, boleh orang kata boleh perbaiki lagi sebelum terlambat. Okey, jadi itulah sebuah sedikit cerita saya pada hari ini, walaupun kadang-kadang ada tersentuh jugalah kan. Yalah, saya tak pernah cerita benda ni, macam mana saya menghafal Al-Quran dulu. Tapi ada lagi story-story yang saya akan cerita lepas ni. Di sesi saya, setiap kali saya live, saya akan cerita macam mana saya melalui proses untuk menghafal Al-Quran. Mungkin dalam ni ada ibu bapa yang anak dia menghafal Al-Quran kan. Kadang-kadang ibu bapa tak hafal Al-Quran, anak tak hafal Al-Quran. Jadi macam mana kita nak atasi masalah bila anak-anak kita ni duduk dalam dunia menghafal Al-Quran. Bagi ibu bapa yang merancang, 3 tips saya bagi tahu tadi, macam mana kita nak rancang ataupun kita nak plan untuk anak-anak kita menghafal Al-Quran. Okey, yang pertama, semua okey ke? Okey, yang pertama, orang kata langkah pertama
kita kena plan sama ada kita sebagai ibu bapa ataupun kita plan untuk anak-anak kita untuk nak bagi mereka menghafal Al-Quran. Kita kena plan. Kalau kita tak ada plan nak orang kata kita ada plan dan tujuan ataupun matlamat kita nak bagi anak kita menghafal Al-Quran, kita mesti ada plan. Okey, itu yang pertama. Jadi ibu bapa pun boleh merancang untuk diri sendiri kan untuk menghafal Quran. Walaupun yalah orang kata ustazah tua-tua ustazah nak hafal Quran, orang kata bukan tua-tua, veteran betul. Veteran dah nak hafal Al-Quran. Boleh untuk menghafal Al-Quran. Kita tak, orang kata kita akan ajar teknik yang mudah untuk veteran untuk menghafal Al-Quran. Okey. Pertama kita kena plan dulu. Kita kena ada matlamat dan tujuan untuk kita nak menghafal Al-Quran sama ada ibu bapa ataupun anak-anak. Kita kena plan. Okey, yang kedua kita kena ada strategi. Okey, bila kita dah plan, kalau tak ada orang kata rancangan ataupun strategi nak bagi anak kita menghafal Quran, tak ada cara, kita tak boleh nak buat. Kita kena ada strategi. Bila anak kita rancang, kita nak plan ataupun kita nak atur strategi, bila anak aku nak hafal Al-Quran. Sebab kempen ataupun kami punya kempen kami lah di Smart IQ ni, satu keluarga satu hufaz. Kalau lebih tu lagi bagus lah. Kita nak satu keluarga satu hufaz je. Dan paling tidak anak kita ni boleh orang kata boleh bantu kita masa kita di saat-saat kita perlukan. Jadi satu keluarga satu hufaz. Sebab saya sedih lah bila masa sedih masa tu saya bekerja lagi di Insania. Okey. Saya bekerja di Insania. Ada lagi pelajar yang tak boleh lagi baca Al-Quran sebab memang di Insania dia wajib untuk menghafal Al-Quran. Tak kisahlah sama ada di pengaji Islam ataupun di accountant ke, semua kos memang kena hafal Al-Quran. Surah Al-Aziz memang kena wajib hafal Al-Quran. Itulah yang bagusnya Insania ni, memang dia letak syarat untuk nak bagi pelajar dia ataupun student dia menghafal Al-Quran. Orang kata paling habis daripada Insania ataupun sekarang ni Unisham, paling tidak dia dapatlah satu surah menghafal Al-Quran kan. Okey. Jadi baguslah Insania buat macam tu sebab dia nak tengok student ini bukan setakat akademik ataupun bukan setakat bidang kos yang dia ambil, tetapi kita nak tengok juga dari segi Islamik dia atau dari segi Quran dia. Okey. Jadi saya masa tu saya pegang student yang bukan pengajar Islam, yang pengajar Islam bahagian Quran. Bila saya panggil untuk tasmik, okey, bila panggil untuk tasmik, Masya Allah, ada lagi yang orang kata yang tak boleh baca Al-Quran kan. Jadi yang tu yang saya rasa macam sedih. Saya kata saya ni dah lama dah tak baca Al-Quran, ni masuk Insania ni saya kena baca Quran lain, dia tak ingat dah. Okey, jadi bapa kadang terlepas pandang. Kadang bila kita dulu dah belajar dah tak ingat. Biasalah kan. Okey, jadi kadang-kadang kita kena tengok balik anak kita ni dari segi bacaan Al-Quran ataupun dari segi hafazan. Hantar juga anak kita ni supaya bagi pendedahan sedikit untuk dia, orang kata bila besar ni dia tahu. Masa dulu dia ingat, dulu ayah aku ni biasa hantar anak aku ni pergi hafal Quran. Jadi dia rancang pula anak-anak dia untuk hafal Al-Quran. Okey. Itu yang kedua. Pertama plan, yang kedua kita akan ada strategi untuk nak anak kita hafal Quran. Yang ketiga kita mesti ada tindakan. Okay, jadi kita kena tindakan. Kita dah ada plan cantik, kita ada strategi tapi tak ada tindakan. Macam mana kita nak buat? Kita kena tahu tindakan. Kat mana kita nak bagi anak kita hafal Quran? Kalau ibu bapa yang memang dah ada tindakan ataupun dia memang ada plan untuk anak kita menghafal Quran, tahniah untuk ibu bapa yang memang dah rancang ataupun buat tindakan yang baik untuk anak menghafal Al-Quran. Okay. Bagi ibu bapa yang baru macam baru tapi belum ada tindakan, tak tahu nak mula macam mana. Saya faham kadang ibu bapa ada yang cakap dengan saya nak mula macam mana ni nak hafal Quran. Saya nak tapi saya tak tahu nak mula macam mana. Saya faham ramai ibu bapa yang kadang beritahu kat saya. Jadi macam mana nak mula? Okey, mulakan dengan tindakan. Kita cari tindakannya, kita cari kelas-kelas yang ada hafalan Al-Quran. Okey, kita boleh cari kelas yang boleh menghafal Al-Quran ataupun yang kalau kata ibu bapa tu boleh tuliskan dengan ibu bapa pun tak ada masalah. Tapi kita cari satu tempat yang kita boleh bagi masa saat tu memang dia orang kena hafal Al-Quran. Okey, itu adalah 3 benda yang kita kena, orang kata 3 cara untuk kita nak rancang untuk menghafal Al-Quran, baik untuk ibu bapa ataupun untuk anak-anak. Okey, jadi bila kita nak ada tindakan ataupun tindakan, kita kena perlulah kita tengoklah tempat-tempat macam mana cara untuk nak kita hafal Quran. Tapi hati-hati bapa, sekarang ramai yang kadang-kadang kita nak hafal Quran, orang kata
tempat tu bukan tempat yang orang kata apa, macam dia pun tak tahu macam mana nak hafal Quran tu. Kan, jadi kita kena tengok guru yang mengajar macam mana, kita tengok cara dia mengajar macam mana, apakah apakah cara yang cikgu tu, teknik yang cikgu tu akan ajar anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Okey. Okey, jadi itulah serba sedikit live saya pada petang ni, perkongsian saya macam mana saya bermula menghafal Al-Quran, turning point saya untuk menghafal Al-Quran. Okey, jadi setakat itu saja petang ni. Ingat langkah-langkah, 3 langkah macam mana kita nak anak kita untuk menghafal Al-Quran. Okay, jadi kami di Smart IQ ni kami nak bantu ibu bapa yang untuk makluman yang belum lagi mengetahui kami di Smart IQ Quranic Center ini, yang mana kami nak bantu para anak-anak, okay, anak-anak dan ibu bapa yang berminat nak, orang kata tak tahu nak letak kat mana, ataupun tak tahu nak nak bagi anak dia untuk menghafal Quran. Nak, orang kata nak bagi ibu bapa sendiri nak menghafal Al-Quran. Kami sebagai ibu bapa, kami sebagai di Smart IQ ni nak bantu. Kan? Kita maulah kita terlampau kerja di dunia, tapi saham akhirat kita tak ada langsung. Okay, itu kita takut kan. Sebab saya pun kadang-kadang saya terfikir juga, kalau lah saat saya yang mati sekarang ni, apa yang akan bantu lagi anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Jadi alhamdulillah setakat ni student saya menghampiri hampir dekat 1,000 dah. 1,000 lebih student yang saya ingat macam tu. Ramai student saya harap mereka ni lah baca Al-Quran ketika saya tak ada nanti. Kan? Okay, jadi kami di Smart IQ ni kadang-kadang jauh tak boleh nak mai. Kami beroperasi di Kedah. Okay, di Kedah, Penang dengan Perlis. Okay, untuk makluman yang kadang-kadang ada yang tak tahu yang Ustazah ni sebenarnya buat apa kan. Okay, jadi saya orang kata memang nak bantu ibu bapa yang hasrat nak anak menghafal Al-Quran ataupun ibu bapa sendiri menghafal Al-Quran. Kami sempena COVID ni, okay, jadi kami nak sempena COVID lah. COVID ni ada yang tak boleh nak datang kelas, ada yang tak tahu, anak dia duduk rumah asyik tengok gadget je. Kan? Apa yang kami boleh bantu para ibu bapa yang sekurang-kurangnya dalam sempena COVID ni dia boleh dapatkan satu surah untuk menghafal Al-Quran. Okay, jadi kami di Smart IQ ni orang kata dah bermula untuk buat secara online. Okay? Buat secara online. Okay, jadi buat secara online nak bantulah ibu bapa ataupun anak-anak yang orang kata duduk di rumah ni tak ada orang kata tak tahu nak buat apa lagi sebab sekolah pun cuti, ibu bapa pun duduk di rumah kan. Okay, jadi kami nak bantu ibu bapa yang boleh menghafal secara online. Okay, kami akan guna aplikasi 2-3 aplikasi yang sesuai dengan ibu bapa. Mungkin lah internet saya slow lah. Okay, macam-macam lah kan. Kami berbesar hati ataupun nak bantu ibu bapa yang nak menghafal Al-Quran. Yang penting nak. Kalau tak nak tak jadi. Dia kena nak untuk menghafal Al-Quran. Okay. Jadi kami di Smart IQ, kalau kata ibu bapa yang nak, kami cuba bantu. Walaupun kami beroperasi di Kedah dan kami akan buat secara online. Setakat ni ada yang di Johor, di Melaka, yang mereka tahu kami di Smart IQ ni memang nak bantu ibu bapa. Memang kami full bantu untuk menghafal Al-Quran. Okay, jadi kalau ada yang tanya, Ustazah, saya tak boleh baca Al-Quran ni lagi. Tak apa, saya cuba bantu. Maknanya saya akan bantu dari segi bidang Al-Quran. Bukan setakat menghafal. Dalam membaca Al-Quran pun saya akan cuba bantu supaya kita boleh dapat belajar Al-Quran ni secara konsisten. Bukan sempena COVID. Dan sempena nak masuk Ramadan ni, kita dapat perbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan orang kata dapat menghafal Al-Quran sebelum sempena Ramadan ni. Kan? Dan kalau kata dia boleh continue selepas sampai Ramadan, orang kata habis tahun ni dapatlah menghafal Al-Quran, dapat menghafal Al-Quran, tak banyak pun adalah sedikit berkaitan dengan hafazan Quran, dan sekurang-kurangnya dia boleh khatam Al-Quran. Itulah hasrat kami di Smart IQ nak bantu ibu bapa dia boleh menghafal Al-Quran dan dalam masa sama dia boleh khatam Al-Quran. Okey. Jadi mungkin tu boleh bantu saya untuk siapa yang berminat untuk nak kami bantu. Okay, tim boleh bantu saya untuk letakkan pin. Nak bantu ibu bapa yang nak kami bantu untuk menghafal Al-Quran dalam masa sama untuk nak membaca Al-Quran. Okay. Dan satu lagi saya nak pesan, bagi ibu bapa yang anak dia dalam proses untuk menghafal Al-Quran, ya, kami cuba bantu juga. Mereka yang sekarang ni dah masuk ulul albab, saya tahu ada ramai ibu bapa yang anak-anak dah masuk ulul albab, tetapi sepada COVID ni tutup kan, contoh macam Amara SM, SMK yang sekolah ulul albab, sekolah Masdar kan, yang ulul albab tapi dia orang kata dia tutup, tak tahu nak sambung ataupun nak buat macam mana untuk anak-anak
yang nak perlu ligan silibus, nak perlu kejar silibus. Okay, kami cuba bantu juga mereka yang dalam proses untuk nak bagi khatam Al-Quran, nak hafal Al-Quran, nak kejar silibus. Okay, jadi kami cuba bantu. Yang mana berminat nanti boleh tengoklah kami di Smart IQ Quranic Center, ataupun nak dapatkan info-info yang lebih lanjut boleh join group Nak Anak Hafal Al-Quran. Di situ kami selalu hantar information berkaitan dengan Al-Quran, information berkaitan dengan orang kata tip ataupun nak rancang macam mana untuk nak hafal Al-Quran. Covid ni ramai ibu bapa yang berada di rumah boleh tengok sesi live kami bersama di Smart IQ dan mungkin boleh share pada grup-grup supaya mereka dapat manfaat. Okay, sebaik-baik manusia adalah dia beri manfaat kepada orang lain. Kan kadang-kadang kita tak mampu untuk nak bagi orang kata duit yang banyak, tapi kita dapat beri manfaat kepada orang lain supaya orang lain pun dapat manfaat juga. Okay, itulah orang kata ada hadis yang sebut, sebaik-baik manusia adalah dia beri manfaat kepada orang lain. Okay, kami di Smart IQ berbesar hati dan sangat nak membantu para ibu bapa untuk menghafal Al-Quran dalam sesama, untuk nak bantu untuk target kami untuk khatam Al-Quran. Jadi saya di sini sekiranya ada yang menonton live ni, saya mohon maaf sekiranya ada tersalah ataupun terpanjang. Lama juga ni. Okay. Sepanjang saya sesi live ni ada terkasar bahasa ataupun ada yang mengguris ataupun ada yang tersilap, para mungkin ulama ataupun para yang guru-guru, dan saya ucap terima kasih kerana mendidik saya ataupun para pensyarah mendidik saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, ingat tiga cara ataupun tiga macam mana kita nak buat plan, strategi dan ada tindakan. Okay. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton pada hari ini. Banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan membaca Al-Quran. Sebab sekarang ni dah Rejab, tak lama lagi kita akan menyambut Sya'ban dan Ramadan. Okay, insya-Allah COVID ni pun bila kita banyak membaca Al-Quran, mungkin dengan mukjizat Al-Quran ni COVID ni akan hilang. Jadi COVID ni akan hilang insya-Allah. Sebab ialah Allah yang COVID ni pun daripada makhluk Allah juga kan. Jadi kita banyak-banyakkanlah mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ini adalah orang kata peluang, orang kata sebelum kita sibuk dengan bekerja, inilah peluang kita bersama dengan family, kita berpeluang untuk mentengok balik apa yang kita perlu baiki, apa yang kita perlu, kadang ada benda tak siap, kita mungkin boleh perbaiki. Okey, setakat itu sahaja daripada saya di Smart IQ. Jangan lupa boleh join group Nak Anak Hafal Al-Quran. Dalam situ memang maklumat banyak. Okey, dan jangan lupa untuk menonton sesi live kami di Smart IQ Quranic Center. Okey, bersama saya Ustazah Syarul Haninah Muhammad Saleh, founder kepada Smart IQ Quranic Center. Kempen satu keluarga, satu hufaz. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.